2 tahun tadi. Lupa di negara. Saya tahu di mana keberadaannya sebab nampak di Facebook. Mana friend-friend tu nampak di Facebook dia berada di mana. Ya, betul. Jadi kalau tak ada di masjid tak apa tak salah kan. Saya pun ada buat live ni lah sekarang ni. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, share dan assist kita tengok kan. Jangan kita nak beritahu dalam grup lah. Sebab dia buat live, dia share lah dengan siapa yang tak tengok. Dia start lah. Tengok live okey tak? Pula live. Sambung pula color dengan Macam mana tu kan? sambung color dengan Oh, dia belakang background. awak pula nampak kat live saya puji diri sendiri. Boleh ya? Sekarang dah 9.30 dah 6 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد آمين يا رب Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 soft yang lebar. Alhamdulillah. Nampak tak ke mana-mana dah tu gambar gayanya kan. Dah habis dah kenduri kan. Dah habis dah hari keluarga kan. Ya, betul. Kes COVID pun dah ribu-riban kan. Saya cakap dengan suami, saya cakap dengan suami kan, tak nak raya je kes banyak. Betul. Nak raya kan. Tapi orang kawan saya Chinese kan dengan Indian kan, dia kata jangan nak cakap macam tu kan. Dia kata kan sebab apa? You mesti boleh celebrate Christmas ya. Dia Chinese New Year di Bali kan. Kita bila time kita tak boleh. Boleh kita kemas sama-sama. Boleh pun boleh raya dia kata kan. Okeylah, raya tak raya pun SOP kena jaga kan. Dah banyak dah dengan sebenarnya 9 dah. Dia naik 2, 5, naik 7, naik 9 kan. Dah ramai dah. Galak tu. Galak tu dah ramai dah. Dua-dua. Agak-agak yang boleh Dekat Facebook pun ada orang kata kan, alhamdulillah lah siapa yang dah balik kampung tu macam ini. Dia tak pandai dia ni. Ya, tak tahulah setakat ni tak ada MCO yang saya tahu lah betul, kan. betul. Tapi SOP tu. SOP tu. Mungkin tak dibenarkan berziarah raya dan sebagainya tu kan. Boleh rentas masih sebab ekonomi. Ya, betul-betul. Okey, kita mula dulu dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah. Hari ini saya berazam untuk dapat wal-as dengan surah Humazah. Ya, so doakan tidak ada aktiviti
selesai ya. Kita ada cerita-cerita tambahan ya. Kadang bila masuk cerita ni nampak cerita-cerita lain, dia mula menyimpang tak habis juga ya. Contoh-contoh. InsyaAllah hari ni, minggu sebelum ni, bulan lepas kita dah masuk kepada surah Al-Takatsur kan. Kita dah belajar Ainul Yaqin, Ainul Yaqin, Ainul Yaqin. InsyaAllah mesti ingat lagi. Hari ni kita masuk kepada muka surat 697, surah Wal-Asr ya, ataupun Al-Asr. Al-Asr ya, surah Makkiyah, juzuk 30, surah yang ke-103. Ada 3 ayat saja. Ya, surah 3 ayat baca, tapi dia punya pesanan besar. Ya, hebat dalam surah Wal-Asr ini. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang betul di Facebook, ya, boleh tolong share ya, kalau panjangkan ilmu-ilmu ini kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, satu je perkataan, Wal-Asr. Allah bersumpah demi masa. Ya. Asr ini kalau kita kata tak waktu lah, kalau bahasa Arab waktunya, tapi asr ini dia waktu yang betul-betul tepat, waktu yang meliputi daripada kehidupan manusia. Dia bukan waktu siang pada malam, dia kehidupan. Waktu ni masuk kehidupan daripada start kita hidup sampai kita mati. Itu yang dimaksudkan dengan masa tadi ya. Aku benar-benar bersumpah dengan waktu, iaitu masa untuk umat manusia dari generasi ke generasi menjalani kehidupan, melaksanakan berbagai kegiatan, melakukan berbagai kesibukan. Dengan kata lain, masa di sini adalah umur dunia. Ya, itu yang lebih spesifik lah dari maksud masa tu. Ya, ada orang kalau kita kata masa tu dia umum, dia kata macam masa yang kita kata pukul 8, pukul 7, ya, pukul 10 pagi, malam, hari ni, itu masa yang kita panggil umum. Kita kena tukar sikit lah maksud, sebab kalau kita kata spesifik time-time tu, tapi dalam masa yang dikatakan dalam Wal-Asr ini ialah masa kehidupan kita di dunia ini yang kita lakukan daripada sejak dilahirkan sampailah kita mati. Mungkin kalau kita lahir, kita tak tahulah kita buat apa kan, kecil lagi. Mungkin sejak kita daripada balik, kita dapat menjalani kehidupan, melaksanakan berbagai kegiatan. Di situlah kita diberikan masa untuk kita menjalani kehidupan. Allah bersumpah dengan masa ini sebenarnya, masa umur kita hidup di dunia. Innal insana lafi khusr. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, kerugian ini maksudnya apa? Sesungguhnya seseorang anak cucu Adam itu benar-benar akan binasa dan celaka apabila tidak beriman kepada Allah. Dia benar-benar merugi dengan waktu yang dihabiskannya untuk meninggalkan iman. Sesiapa yang rugi kat sini iaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ya, maknanya orang-orang yang kafir, secara khususnya kepada orang yang kafir, apabila diberikan peluang untuk hidup, ya, untuk memenuhi kehidupan tadi, tadi, kehidupan dia di dunia, umur dia di dunia, dia mengisinya dengan tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam konteks orang yang beriman, itu tadi orang yang tak beriman. Dalam konteks orang yang beriman, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Bila baca kita ayat ini, dia kata, kita ambil pada ayat merugi dengan waktu yang dihabiskannya untuk meninggalkan iman. Dia sudah beriman, tetapi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan iman dia atau mengurangkan iman yang dia ada. Ya, sebab kita ni dah dilahirkan dengan keimanan. So, kalau orang yang tidak beriman, dia memang akan kufur langsung. Tapi orang yang sudah beriman, dia rugi. Sebab apa dia rugi? Sebab dia membuat perkara-perkara untuk meninggalkan iman dia. Sama ada dia murtad ataupun dia tidak taat kepada perintah Allah SWT. Atas sebab itu, dia akan mengurangkan lah ya, kita panggil mengurangkan iman dia. Kerana setiap umur kita ni tadi, Wal-Asr tadi, kita tak nak jadi orang yang rugi sebab kita tidak sentiasa menambahkan tahap keimanan kita. Ya, caranya macam mana? Caranya diberitahu dalam ayat yang ketiga. Soal laju je ni sebab kita nak masuk surah. Nanti saya akan bagi conclusion yang penting. Memang surah Wal-Asr ni penting, selalu orang cakap ya, dan banyak kali diulang. Tapi saya nak ambil yang penting saja. Faham tadi, ayat pertama ialah tentang sumpah Allah Ta'ala tentang masa. Masa ni maksudnya apa? Masa kehidupan, umur kita yang diberikan di dunia ini. Dan Allah kata tadi, rugilah orang yang tak menggunakan masanya dengan baik. Siapa? Iaitu orang yang menggunakan kehidupan dia, umur di dunia ini dengan meninggalkan iman dia, mengurangkan iman dia. Ada orang dia tak tinggalkan iman dia, dia masih beriman, tetapi dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan
Sama ada iman dia susut je, ya, macam kita simpan duit kan, kita simpan duit. Senanglah bagi contoh kan, kat ibu-ibu ni simpan duit kan. Nak duit tu bertambah je kan, duit bertambah. Tak naklah duit tu susut sikit je. Macam mak saya tak apa-apa pun mengumpat mak. Allah, hai orang bunyi dia, tu nak buat iklan lah ni kan. Kita juga kan. Nah, kita buat iman ni susahlah nak ceritakan. Dia macam dia tak kisah sebab dia tak nampak benda gaib kan. Lepas ni nak cerita bab neraka pun lagi tak nampak benda tu, ya. Bulan ni, tahun ni dia dah simpan duit untuk buat pagar keliling rumah dia. Dekat berapa ribu lah dia habis. Saya duduk uruskan duit dia lah kan. Kalau masuk duit dia apa semua, hantar kat kontraktor lah apa semua. Lepas tu dia kata dah, tahun ni mak tak nak keluar duit lagi dah mampu. Sebab nak kena top up balik. Maksudnya apa? Duit dia dah berkurang, jadi dia nak tambah balik lah kan. Sebab dia kata walaupun yelah dah tua, mati tak pakai duit apa semua, tapi dia kata yelah duit tu perlu untuk ditambah. Jadi konsep kalau saya faham lah kan, contoh ni mungkin tepat dan tak tepat, minta maaf lah kalau kurang tepat. Tapi kita, kalau kita tengok duit tu berkurang, ya, adalah ketikanya kita akan rasa macam mana nak top up ni, ya, macam mana nak tambah duit tadi, ya. Tapi kalau kadang ada orang yang dia tidak kisah pun dengan dia buat kejahatan, dengan kejahatan itu tadi merugikan dia, kerana rugilah dia menggunakan masa yang dia ada di hidup dunia ini dengan tidak menambah keimanan dia. Dia tak top up pun iman dia. Cara macam mana nak top up keimanan? Dia beritahu dalam ayat yang ketiga. Ya, macam mana caranya orang yang tak nak jadi rugi ni tadi? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali ya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya? Ada pun yang tidak bakal merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Cara dia macam mana? Mengikut tuntunan Rasulullah SAW, mengerjakan amal soleh yang disyariatkan, nasihat menasihati dengan sesama mukmin dalam hal kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Nasihat menasihati dengan saksama untuk bersabar, menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang, dan redha terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Perlu dicamkan bahawasanya iman itu pegangan, amal soleh itu bekal, kebenaran itu tujuan, dan kesabaran itu adalah sarana. Maka barang siapa mengumpulkan semua itu dalam dirinya, nescaya dia akan menjadi hamba yang paling baik di dunia dan di akhirat. Ini apa konteks dia? Ya, yang pertama, dia beritahu kita bagaimana sebenarnya untuk kita jadi orang yang beriman tadi. Jangan jadi orang yang rugi, ya, dengan beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Iaitu kita mengikut apa yang disyariatkan oleh Islam, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melakukan semua yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang. Redha terhadap sesuatu yang ditakdirkan Allah kepadanya. Bab redha inilah yang kadang-kadang orang kata susah saja nak redha. Ya, saya dah boleh terima tapi tak redha. Saya pun tak faham. Dia dah terima tapi dia tak redha. Dia kata kan, redha ini maknanya kita telah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah SWT. Biarlah. Dan itu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Tahapnya. Jadi, ni ayatnya perlu dicamkan bahawa iman itu pegangan. Iman itu kita punya akidah. Kita dah beriman. Itu dia punya asas dia yang hukum. Asas lah. Maknanya kalau tak beriman, tak kira lah semua tu tadi. Buat baik macam mana pun, sedekah berjuta duit sekalipun, di dalam konsep pegangan kita, fahaman kita sebagai orang Islam. Ya, itu kalau agama lain, itu dia punya fahaman, pegangan. Ya, tetap pulang. Tapi kalau agama kita, agama Islam, kalau kamu tak beriman, ya, tidak mentauhidkan Allah SWT, ya, tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa saja perbuatan kamu baik, amal soleh kamu yang lepas-lepas tu amal lah, perbuatan yang baik, tidak tercela. So iman itu adalah akidah, pegangan. Mesti dulu beriman. Selepas itu dia kata apa? Amal soleh itu ialah bekal. Bekal kita untuk menuju Allah Ta'ala. Mesti. Jangan kata tak cukup dengan beriman saja. Saya beriman kepada Allah Ta'ala. Saya tahu Allah itu Esa. Saya tahu Allah itu wujud. Saya yakin bumi ini, makhluk ini, manusia ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tak buat apa-apa. Tidak ada amalan. Ya, amal soleh. So, siapa sekarang ni tengah dapat satu buku lah. Ini dah lama sebenarnya. Tengah nak baca sebab
satu pertanyaan dalam kepala saya ni, bila baca Quran mesti ada innal ladzina amanu wa amilus solihat, illal ladzina amanu ataupun allazina amanu wa amilus solihat. Dia mesti ada iman, amal soleh. Iman, amal soleh. So sekarang ni saya cakap macam mana nak faham sebenarnya iman, amal soleh. Saya tak boleh nak terangkan lagi. Sebab saya pun sekarang tengah membaca. Dan kebetulan bila saya, yalah kita doa kan, macam mana nak tahu, saya nak tahu. Adalah tuan-tuan guru kalau dia bercakap tu dia sentuh. So kita akan dapat sikit faham tentang iman, amal soleh. So sekarang bila baca kita faham sikit lagi. Saya faham sikit lagi. Iman itu pegangan, amal soleh itu bekal. Dan apa kaitan antara duanya? Kalau kita beriman saja, tak ada bekalan, tak ada perbuatan, tidak dikatakan orang yang tepatlah ajarannya. Ya, beriman saja, tahu kena tutup aurat, tahu kena solat, tapi tak buat. Ya, ini antara orang yang kita panggil sebagai jahil lah. Dia jahil dari sudut amal, tapi dia ada ilmu dari sudut akidah, dia tahu. Ya. Dan kebetulan bila saya buka Arab buku tu, saya cek buku tengok-tengok kan, terjumpa satu buku panduan iman dan amal, apa tajuk dia? Tahulah iman dan amal, kaitan iman dan amal ni ditulis oleh Dr. Profesor Hamka. Tapi nak baca buku Hamka tu dia punya satu hal juga kan, nak tengok dia punya bahasa dan sebagainya kan. Dia punya pedoman hidup, buku falsafah hidup dia kan, tinggilah juga cara nak. Tapi ialah kalau kita doa kan, kita akan dapat kefahaman atas ilmu yang kita dapat. Nak tengok kaitan dan dalam niatnya cuba nak membuat satu pengisian juga, memahamkan bagaimana iman dan amal soleh. Tapi secara ringkas kalau kita tengok dalam ayat ni, dalam konteks surah Al-As ayat ketiga ini, iman itu adalah pegangan, kemudian amal soleh itu adalah bekal. Kemudian watawasau bil haqq, ya, mentaati kebenaran itu adalah tujuan. Tujuan itu maknanya dia punya purpose ataupun dia punya objektif dia. Sebab apa kita nak beriman dan amal soleh? Sebab kita menuju kepada kebenaran. Ya, kalau ada doa Nabi SAW tu, saya tak hafal lah. Sebab kalau baca doa ni, ada doa-doa tahajud yang Nabi SAW hafalkan, saya buka buku jugalah, buka kitab. Sebab doa-doa ni kalau dia banyak-banyak, kata ustaz saya pun tak payah hafal, dia kata. Ya, baca je. Ya, memang kita kena baca lah. Dia ada satu tu, kalau saya tak ingat tempatnya, tapi antara doanya memang Nabi hafalkan ketika tahajud. Dia kata innallaha annaka haqqun was-sa'atu haqqun wan-naru haqqun wa jannatu haqqun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dalam doa tu banyak hak wa tawasau bil haq. Ya, jadi kalau saya ingat, saya snaplah bagi beberapa kaedah ya. Doa tu sebab dia memang beritahu Allah itu benar, Muhammad itu benar. Dan kenapa apa dia kata benar? Neraka itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, ya, kematian itu benar. Semua ini benar kerana kebenaran itu sebenarnya tujuan hidup kita. Kita nak menuju kepada benda yang benar. Sebab itu disuruh supaya menaati ataupun nak menasihati supaya taat kepada kebenaran. Lawan kepada kebenaran apa dia? Kebatilan. Ya, perkara yang salah, perkara yang menipu. Apa yang menipu? Itulah syaitan, taghut, ya, iblis, maksiat, nafsu. Itu semua benda-benda yang membawa kita kepada kepalsuan dalam hidup. So benda yang benar itu yang menjadi tujuan kita. Dan kesabaran itu, watawasau bil sabr, kesabaran itu adalah sarana. Sarana ni maksudnya facility ya, maksudnya keperluan lah, ataupun kita bagi dia punya alat-alat ya. Kalau sarana ni alat untuk mencapai kepada semua perkara tadi. Cara macam mana? Dengan bersabar. Bersabar dengan iman tadi, bersabar dengan amal soleh, bersabar dengan kebenaran. Sabar itu tadi dia punya, macam kita kata, iman tu asas dia. Cara nak dapat iman tadi dengan beramal soleh. Tujuan dia adalah kepada kebenaran. Yang merangkumi semua benda tadi adalah sabar. Kalau kita tak sabar untuk beriman, kalau kita tak bersabar dalam beramal soleh dan sabar dalam mengatasi kebenaran, maka kita akan dapat kepada tiga-tiga perkara itu tadi. So sabar, mesti kena sabar. Dan sabar dalam berilmu, sabar. Kalau kita kata ni, siapa yang tak sabar dulu lepas azan? Kalau pergi tak nak azan datang yang masjid ni, kita tak janjikan dengan perkara-perkara yang baik. Sabar tak kita ni, sekarang ni orang dah boleh buka pergi umrah kan, nak pergi umrah, macam mana cara dia nak proses satu-satu. Sabar. Sebab apa? Kita nakkan benda tersebut. Kita nakkan beriman dan beramal soleh dengan cara yang kita nak dapat. Ada orang yang bersusah payah pun dia nak buatkan sesuatu perkara yang baik. Buat je baik, ada orang kecam. Buat je baik, ada orang kecam dan sebagainya. So nak buat amal yang soleh tadi, nak
buat perintah Allah, nak tinggalkan larangan Allah juga memerlukan kepada kesabaran. Kalau boleh kita lukis satu bentuk kan, maknanya dengan iman tadi kita dapatkan dia punya teras lah, iman tu teras. Ya, untuk dapatkan iman tadi kita kena ada amal soleh, kena buat amalan. Okey, sebab itu dia punya adalah dia punya perkara yang kita kena buat, amal. Dengan amal tadi kita akan menuju kepada kebenaran, ya, itu dia punya tujuan. Dan untuk mendapatkan semua perkara tadi perlu kepada kesabaran. Boleh? Jelas ya? Dapat surah itu? InsyaAllah. So apa poin yang kita dapat daripada surah Al-Asr ini? Yang pertamanya ialah istilah masa kita hidup di dunia ini dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada amal yang soleh. Amal yang soleh, iaitu menambahkan lagi perkara-perkara yang baik dan mengurangkan perkara-perkara yang jahat. Nak kata mengurangkan yang susah. Kenapa cakap mengurangkan, bukan tinggal? Yelah, dia punya ajaran dia meninggalkan. Tetapi kalau orang yang baru bermula dengan membuat kebaikan, maka dia perlu perlahan-lahan beransur-ansur meninggalkan kejahatan. Ya? Kadang-kadang orang kata, oh tinggal terus. Ya, betul, tinggal terus kiranya dia mampu. Bukanlah kita kata, dalam Islam ya, susah kita takut dengan cakap susah, tak elok tinggal terus, betul. Tapi kalau kita ikut dalam syariat, hukuman ya, kalau kita baca sejarah ya, persyariatan suatu hukum itu dibuat secara beransur-ansur. Tadarus ya, macam riba, ya, haram arak, riba pun datang daripada 4 peringkat haram. Arak pun haram dalam 4 fasa. Ya, perkara yang sudah menjadi amalan kita sehari-hari, yang susah untuk ditinggalkan, maka dia juga mengambil masa untuk ditinggalkan. That's why saya justify tadi ya, saya justify perlu ditinggalkan secara beransur-ansur dan perkara yang baik pun dibuat secara beransur-ansur. Sebab dikhawatiri ada orang yang buat secara drastik, ditinggalkan juga secara drastik. Ya, seronok hari ni baca Quran sampai 30 juzuk ada. Doa sangat sazah ya. Ada yang tu excited ni ya, baca sampai banyak-banyak, tinggal dah. Ya, maksud tak ada baca dah. Ada susah, baik sedekah kata hari sikit ke atau sekali 1000. Saya dua-dualah ya. Dulu orang tu dapat 1000, setiap hari pun dapat RM1 kan. Jangan tinggal semua. Kalau nak buat banyak, saya sedekah 1000, so sebulan saya tak sedekah dah. Orang nak pahala hari-hari kan. Orang tak nak pahala satu hari. 1000 tu kira, saya mana tahu, tanya saya, bukan saya yang kira dosa pahala. Senang terus tutup cakap lah kan. Tanya saya berapa banyak pahala, berapa banyak kebaikan, saya tak tahu. Allah suruh, Rasulullah suruh, buat je lah. Ya, ada yang disuruh kita untuk buat setahun bayar zakat. Ya, ada yang disuruh kita buat setiap hari Jumaat. Ada yang disuruh supaya hari Ramadan, bulan Ramadan. Ada yang disuruh buat kita hari-hari. So ada yang dibuat ikut. Ada yang kita nak buat banyak, ada yang kita nak buat sikit. Tapi dalam Islam dia ajar supaya istiqamah, konsisten. Dikhawatiri kalau kita buat terlalu banyak, nanti kita tinggal pun banyak terus. Dan ada juga yang kita buat terlalu, orang kata apa, sikit-sikit, lambat-lambat, lepas tu tak buat dah. Ya. Jadi apa-apa pun kena ada perkara yang balance antara kedua-duanya. Jangan tinggal terus. Okey? Itu. Yang kedua, mungkin kita kata kat sini, untuk kita beramal soleh, kita perlu tahu kepada tujuan kebenaran itu adalah perkara matlamat asas yang kita nak capai dan dilakukan dengan sabar. Saya sukalah perkataan sabar. Dilakukan dengan sabar. Bukan senang kan, ada orang yang dia nak ialah kalau contoh kawan saya pun, saya sendiri pun masa awal-awal dululah, masa mula orang kata nak menambahkan amal soleh, tak tahulah dululah contoh kan, nak start duha lah, contoh je duha, nak bersabar lah, nak melakukan duha yang konsisten, nak dapat 2 je pun. 2 je pun rasa kalau boleh dapat buat 2 tu nak riak satu dunia, nak beritahu ya, nak post kat Facebook kan. Salah, alhamdulillah saya dapat duha 2 rakaat dah. Okey, cuk dari satu dunia beritahu. Tak apalah, itu tanda syukur dia kan. Itu post yang baik daripada cakap alhamdulillah hari ni saya kecam seorang tu dalam dekat kan. Tapi tak baik kan. Benda yang baik saja dia beritahu. Lepas tu dah dapat 2, nak upgrade lagi, nak buat 4 pula. Ya, konsisten nak buat 4. Saya bila bab Tuhan ni, saya bagi tips dekat kawan-kawan yang baru nak mula. Saya kata jangan mula 8 terus. Ya, mula 2. Konsisten ya, mula 2. Mungkin 2 tu ambil masa 2 tahun dah istiqamah. Lepas tu rasa macam nak buat 4, 4 dia kira 2, kira 4, kira 4. Turun naik. Iman kan, iman yazid wa yanqus. Iman naik, iman turun. Iman naik, iman turun kan.
Dia main 24 sampai istiqamah 4 tu. Sampai satu waktu mesti kita nak tahu kita istiqamah. Sebab dia dah jadi tabiat kita. Bila kita buat 4, kita dah rasa macam kalau buat 2 ni macam tak kena lah. Itu dah jadi seronok, dia dah jadi seronok kan buat 4. Bila dah dapat 4 tu, naiklah 2. Naik 6 lagi. Ni dah lagi 6, dah lagi 6 apa ni? Buat 6 sampai ada orang dia mungkin 2 minggu dia dah rasa dah 6 tu dah melekat, dah jadi tabiat bagi diri dia. Kan? Ada orang tak ada, mungkin dia ambil masa sebulan, 2 bulan untuk dia dapatkan. Sebab kadang-kadang 2 kali dapat buat, kadang tak dapat buat. Ya? Buat alasan ni kadang musafir kan. Musafir ni kejap lagi ni kan timpak dah buka, waterpark dah buka, ya. Sepak sana sini semua dah buka kan. Ya, kadang-kadang saya geramkan diri saya sendiri. Ya, saya geram macam kenapa lah benda ni. Kadang-kadang mak saya dah tentukan malah nak musafir, dia kata. Malah nak pergi travelling lah bahasanya kan. Di sini sebab apa? Sebab dia kata ibadah tu jadi macam kelam kabut dia kata. Ya, sembahyang apa semua kan. Tak apalah dia cakap, orang musafir doanya makbul kan. Orang musafir ni banyak dia punya berkat, keberkatan dia pun semua. So ada benda baik. Bukanlah benda Islam semua nak kena duduk atas jadah tak gerak di mana kan. Berukhuwah, ya, bersilaturahim dengan keluarga pun dapat pahala kan. Janganlah tak masuk sangat. Bukan tak boleh, kita je yang selalu kadang-kadang buat alasan kan. Begitu maksud Ustazah dalam surah Al-As ini supaya kita bersabar. Berapa lama sebenarnya? Cuba balik nanti buat macam refleksi kan. Berapa lama sebenarnya itu aku dapat konsisten untuk solat rawatib tu tadi. Ya? Solat qabliyah ba'diyah kan. Yang sampai waktu kita rasa kalau tak buat subuh ni 4 sebelum 2 sebelum ke sebelum subuh 2 apa semua tu kan, kita rasa macam galat lah, rasa macam tak komplit lah, nak juga buat ya, zikir pagi kita dan sebagainya sampai dia jadi, orang kata jadi amalan yang memang kita tak boleh tinggal. Kalau kita tinggal lagi tu resah gelisah dan sebagainya. Cuba refleksi ya, diri masing-masing yang baca Quran, kalau rasa macam hari ni satu muka je tak puas lah, cari masa, usaha masa dia untuk menambahkan lagi amal soleh. Sebab apa tadi? Amal soleh itu adalah bekalan. Bekalan itu power, itu perkataan. Bekalan. Sebab dia nak bawa kita ke dalam barzah, alam kubur. Nak bawa lagi bertemu dengan Allah SWT. Okey? Cukuplah sampai surah Al-As ni. Ustazah nak masuk kepada surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ni pun nanti yang paling Ustazah nak tekankan adalah kepada jenis-jenis neraka lah. Okey, boleh kita masuk surah Al-Humazah, surah yang ke-104, ada 9 ayat. Humazah ini apa maksud dia? Pengumpat. Pengumpat. Kalau dalam ayat lain dia kata yang ketab dia ghibah, orang yang mengumpat. Tapi pengumpat ini lebih kepada orang yang mencela Islam. Dia bukan mengumpat biasa-biasalah yang mengumpat orang belakang kata makan seperti daging, bangkai dan sebagainya itu, dia sesama umat Islam. Yang ini orang yang mencela Islam, mencela orang-orang yang beriman. Ya, kita dah beriman, kita sebenarnya kalau dalam Quran kata lakum dinukum waliyadin. Ya, saya pagi tadi ada kuliah subuh ya, Dr. Khairul. Lepas ni kalau saya pergi bagi live saya tag dia. Ustaz Dr. Khairul setiap pagi ada kuliah subuh dengan dia hari Ahad. Memang saya nantikan setiap pagi kuliah subuh dengan dia. Ustaz Dr. Khairul ni daripada USIM, dalam circle PhD kami, dia akan buat kuliah subuh. Okey, malah nanti 300 lebih kot yang datang setiap pagi kan. Ada kelas Zoom kan. Ustazah saya nak masuk nak join ni, tak boleh ya. Ini memang geng-geng yang orang kata sakit otak yang masuk dalam tu ya. Sakit otak belajar ya. Orang cerdik, bukan orang nak cerdik, orang cerdik cek pasal lah benar kan. Cakap kat sini marah Ustaz Khairul cakap kan. Tim dia lah, tim geng orang buat master PhD kan. Apa nak cakap tadi tentang dia kata kuliah subuhnya tadi ada orang nak beritahu dalam kuliah subuh dia tu ada Chinese, ada bukan Chinese lah, ada non Muslim lah, ada Indian. Kalau saya tengok pagi tu kan ada saudara Vignash, ada Sanggit, ada tu. Sebab kuliah subuh dia bukan kuliah subuh untuk circle kami, dan kuliah dia tu boleh merangkumi semua agama mana pun. Sebab dia bercerita tentang, tak adalah terlalu spesifik tentang perkara-perkara Islam ni, tetapi perkara yang buat baik. Macam mana cara nak buat baik? Macam mana nak meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik? Macam mana untuk fokus dalam membuat sesuatu kerja? Dan saya ada buat screenshot lah tadi. Kalau sempat saya post dekat saya punya MP. Sebab apa tadi pagi kan. Memang ada
bagi saya memahami agama ini, kenapa Islam Allah beritahu satu surah Humazah ini pengumpat, sebab nak beritahu tentang ada orang-orang non-Muslim yang mencela dan menghina agama kita. Sedangkan dalam Islam jelas kata lakum dinukum waliyadin. Sebab saya tak kisah kalau saya tengok dalam kuliah subuh tu kan, tak ada cakap nanti PM doktor pula. Doktor, kenapa kuliah subuh doktor ada orang Muslim join apa semua kan? Sebab saya pun jelas, kalau kita mendengar pun ialah kuliah daripada Sami, Buddha dan sebagainya, perkara yang baik mesti dia akan cakap jangan mencuri, jangan hormati ibu bapa kan. Mungkin ada kata banyak bagi charity dan sebagainya. Itu cara-cara juga dia untuk buat amal baik bagi agama dia. Dan kita kata ada agama kita juga buat perkara yang sama. Cuma kita tak bolehlah ikut dia. Tak boleh ikut ajaran dia sebab kita takut akidah tadi, yang asas itu tadi, iman kita tu tadi, takut-takut akan jadi terbesar. Ya, bahaya sebab tu kata jangan pergi gereja, jangan pergi apa. Tak apa, pergilah gereja. Oh, kalau saya akan cakap tak bolehlah pergi kalau rasa diri itu tak nak kuat sangat. Ya, kalau bolehlah, kalau Ustazah punya prinsip, ya, ini pandangan saya secara pribadi, kalau boleh janganlah pergi. Kalau you betul-betul kaji agama, you betul-betul tengok tentang keperluan, ada keperluan, maka pergilah. Itu sebab dia ada ulama-ulama, tuan-tuan guru yang alim dan warak beritahu, janganlah pergi melawat-lawat candi, melawat-lawat kuil Buddha dan sebagainya. Kuil-kuil tu kan memang tempat bersejarah kan, tapi dia kata sebab benda itu pun sebenarnya mengagumkan atau menganggap perkara itu sebagai hebat. Kita kata bahawa bagusnya, besarnya, patungnya emas hebat kan, duduk terbolek macam tu kan, akidah kita kan. Yang dah pergilah, tak ada masalah ya. Tapi kita pergi, kalau kita kata niatnya macam mana, perginya ya Allah, dia tak tahu benda ni sesat dan sebagainya kan. Tapi bagi Ustazah lah banyak lagi tempat lain boleh pergi kan. Tak pula why you spend your money kan, untuk bayar tiket dan sebagainya, tak payahlah. Menyumbang juga lagi, dia beli emas, kita punya tiket tu kan, dia beli emas, dia nak tampar kat patung dia. Sebab saya tengok juga proses kat diri tu kan, dia beli keping-keping emas tu, lepas tu dia buat renovation kan, dia buat macam kita panggil penambahbaikan kan, terkopik-terkopik tu kan, banyak keping-keping emas dia beli, lepas tu dia tepek balik sebab dia nak jadi emas yang besar dan sebagainya kan. So kita pergi melawat tempat-tempat masjid ya, tempat-tempat yang kita kata bersejarah bagi umat Islam, itu lebih baik. Okey, jelas ya, nak beritahu tentang Humazah ni pengumpat khusus bagi orang-orang yang mengumpat orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi pencela. Humazah pengumpat, lumazah pencela. Bukan saja mengata pengumpat ni dia duduk belakang-belakang, mencela depan-depan. Apa beza Humazah, lumazah? Humazah dia mengumpat belakang-belakang, pencela dia mencela depan-depan, terang-terangan. Bijak Quran terang-terang. Untuk Nabi Muhammad SAW terang-terangan dan sebagainya. Okey, kecelakaan dan kehancuran. Wail akan menimpa setiap orang yang mengumpat orang-orang Islam, mencela orang-orang yang beriman. Mereka ini adalah orang-orang yang suka menyebarkan aib-aib dan menyembunyikan kebaikan-kebaikan orang lain. Lidah orang ini seperti gunting yang merosak kehormatan dan kemuliaan. Alhamdulillah. Ya? Teruk ni orang ni. Dia ni apa? Orang yang suka menyebarkan aib. Benda buruk suka disebar, tetapi benda baik dia sorokkan. Sekarang bukanlah depan-depan kan. Bolehlah depan-depan cakap apa. Sekarang ni ada Facebook, ada WhatsApp, ada IG, ada TikTok. Ya, TikTok belum lagi, sekejap lagi lah. IG pun dah buka lama, tapi dah lama-lama tak tengok lah pula kan. Sebab benda-benda ni kadang-kadang bagi Ustazah saya kena tengok juga. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak perasan benda tu, dia ikut-ikut kan. Rupanya benda tu telah memalukan, mengaibkan agama kita. Bukan sahaja agama Islam, malah mengumpat dan mencela orang-orang yang beriman. Orang tu buat baik, dia sorok-sorokkan. Bila orang tu ada buat jahat, dia ibahkan aib. Kan kita kata Nabi SAW bersabda kan, siapa yang menutup aib orang di dunia, Allah akan menutup aib dia di akhirat nanti. Tutup kan. Jadi perkara ini dibuat apa? Seperti dia hendak meruntuhkan Islam. Apa maksud ayat ni? Dia nak meruntuhkan Islam dengan meruntuhkan umat Islam itu, atau orang Islam yang baik tadi. Cara dia serang Islam, bukan dia serang Islam tu memang tak boleh dah nak cakap apa. Islam ni baik, tapi orang-orang yang baik ni yang taklah cakap yang tengah cakap ni baik dah. Tapi ada lagi orang lain yang saya tahu,
Contoh kan, ada prof orang ni, dia suka cakap pasal-pasal guru baik. Tiba-tiba satu hari tengok pusam dia keluar. Kena kecam, dia kata orang cakap dia macam ni, apa dan sebagainya. Adalah apa netizen kan. Netizen lah, yang kita tak tahu lah. Haters bahasa sekarang ni kan. Orang-orang yang bukan likers, haters. Saya pun kena guna lah bahasa-bahasa istilah ya, tuan-tuan perempuan kan, semua. Sebab apa? Itulah istilahnya. Ya, benda-benda baik kita suruh share, tak nak share. Kadang benda-benda yang tak baik tu dah share. Ada seorang kawan saya cakap, dia kata kalau video TikTok lah ya, video TikTok yang macam gede-gede, bukan kawan saya, kat seorang ustaz saya dengar kuliah dia ya. Dia kata kalau video tu dia tengok beribu berjuta kadang views. Padahal dengan tak mentok aurat, menunjukkan barang pula ya, body-body yang terlarang itu, sampai berjuta-juta dia kata orang share dan sebagainya. Nah, ustaz-ustaz yang membuat kebaikan ini menceritakan tentang perkara ini tak mahu di-share dan sebagainya. Berat sangat hutang tekan share. Susah sangat nak tekan ya. Saya tak kisah kalau kuliah, tapi kuliah orang lain tekanlah. Sebab apa kita nak sewakan kebaikan. Kadang-kadang dalam kuliah kita tak tahu ada benda-benda yang sikit pun memberi kebaikan kepada orang itu. Dan sebenarnya kita nak tengok orang itu menyebarkan kebaikan. Ada seorang lagi kawan ni yang selalu juga, bukan kawan lah, ustaz-ustaz kan, dia bagi kuliah juga di live dan sebagainya, pun lepas tu dikecam juga ya, atas sedikit pun, kadang-kadang ya, sedikit je perkara buat tak eloknya ya, sampai ustaz Ilyas yang saya kadang follow dia kan, dia kata kadang-kadang sikit je pun tak perasan. Dia kata kan, ada satu kuliah dia kata, ustaz ni tadi cerita dia tiba-tiba mandi kat kolam renang, tiba-tiba kan main timpak jerit-jerit. Oh Allah, apa salah tu? Tak kat gambar ustaz dia lupa dunia, dia kata macam kan. Tadi saya pergi masjid kuliah subuh, dia gedung, dia kata tak nak share. Mana ni share, dia kata. Benda-benda baik orang tak nak share. Benda aib ni dah tadi. Humazah, lumazah. Ya, cerita kat belakang dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ni kalau ada benda baik, share kat kawan. Share kat anak-anak. Ada dapat benda baik dan sebagainya. Maksud ayat ini, sokonglah orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi kalau orang tu buat kebaikan, sebarkan. Jangan jadi humazah, iaitu orang yang suka menyebarkan aib dan menyembunyikan kebaikan orang lain. Dan tentulah orang itu tak naklah dia tunjukkan kebaikan. Salah juga kita sekarang ni kan. Dia tunjuk pergi derma sana sini. Ya, makcik kakak rider yang bawa anak tu kan, food mana Azhar tengok. Ya, siang tak tengok kan. Tiba-tiba ada seorang ustaz E ni, ya, dia yang bagi rumah, dia bagi apa kan, orang lain duk kesian. Tu kena kecam juga tu sebab dia tunjukkan kebaikan dia kan. Pun salah. Sebenarnya bagi ustazah ya, memang perlu kita wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apa nikmat yang kamu dapat, kebaikan kamu tunjuk ke orang supaya jadi contoh kepada orang yang lain. Benda yang buruk disimpan. Buruk. Tengok suami ustazah eloknya, tuangkan air kat kenduri apa semua. Baik insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya Allah ya. Dia tak tahu 10 kali membahas, cuci kereta membahas, 10 kali zikir kan, dah tawasul Allah dan sebagainya. Barulah dapat. Caranya macam mana? Caranya semalam, semalam balik daripada gimana sebenarnya, jumpa kawan, lepas tu discussion. Sebenarnya bukan discussion, sebenarnya pergi spa ya. Spa itu kawan-kawan saya kat Facebook tahu lah saya pergi spa sebenarnya kan. Dia dah parking kat dalam, saya blok kereta kat luar. So dia tanya, kenapa awak tak masuk kereta kat dalam pagar? Oh susah lah sebab tak ada orang kat pagar lah apalah. Padahal boleh je sebelum tu duduk letak ni kan, letak kayu ke apa semua. Lepas tu dia nak keluar. Lepas tu saya kata, pakai keluar kereta saya lah, senang. Tak apa, adik boleh pakai, tak boleh nanti kereta nak bersama nak semua kan. Lepas tu dia kata, tak apalah pakai kereta awak. Lepas tu saya kata kan, ada satu dekat Lotus baru yang dekat tu RM10 je saya cakap. Saya tahu dah. Okey. RM10 apa cuci kereta? Lain kata tu. Macam dah bijak tu kan. Kalau dia suami macam tu lah. Betul, benda ya kalau nak cerita berapa belas tahun lah kan dengan suami tu. Contoh paling dekat lah sebab nak cerita kebaikan orang ni kan. Kita nak cerita kebaikan dia. Tak ada salah, betul lah. Bila meninggal je kan, kita lah semua kan. Ya Allah, baiknya dia dengan isteri dia, baik dia dengan suami dia, dia tak pernah apa semua. Yang aib tu kita simpan je lah. Nak cerita kan, apa nak cerita suami saya kan, ya Allah, baju dia, tak payah simpan. Simpan jadi barah sahaja, kanser ya. Okey, faham. Kalau tuan guru saya dengar ni, dia selalu pesan kat saya,
cerita kat Allah, cerita kat atas jadah. Betul. Dengar pula Ustazah Hafizah Musa pergi kuliah. Betul. Tapi kita kena ada orang juga nak cerita, dia kata. Cerita kat siapa? Cerita kat orang yang amanah. Sama ada anak kita pun. Itulah kadang-kadang cerita kat anak. Mungkin anak kita jadi pandangan yang rendah kepada abahnya pula kan. Ada yang abah ni rupanya macam cerita. Mungkin kepada mak kita. Mungkin kepada orang yang kita rasa dia tak ada pandang pun rendah pada suami. Ya, sebab kita risau ni, saya risau ni ada kawan-kawan yang bila cerita kan saya cakap dah lah tak payahlah cerita. Sebab bila kita jumpa orang tu kita akan rasa macam ingat apa dia cerita kat kita ni. Jadi pandangannya lah lain. Okey? Itu setakat bercakap macam ni. Tapi kalau orang yang post share ramai-ramai, nanti sampai. Okey? Ayat yang kedua. Siapa orang-orang yang celaka dan mengumpat lagi? Apa sifat dia? Allazi jama'a malau wa'addadah. Allazi jama'a malau wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ya, ini sifat orang ni tadi. Dia sebab orang buat baik, dia tak nak kita tahu. Tapi dia ni sebenarnya orang yang mengumpulkan harta dengan sangat rakus, menghitungnya dengan sangat tamak, yang sangat kikir. Kikir ni kedekut sehingga dia menghindari hak-hak harta yang seharusnya dia tunaikan. Orang yang menjadi budak, budak ni bahasa Indonesia sebab kita baca hamba, budak ni hamba. Orang yang menjadi hamba bagi hartanya menjadi tempat penyimpanannya dan disibukkan dengan harta-harta tadi hingga lalai dari melaksanakan ketaatan kepada Allah. Minta maaf ya, sekarang ni saya cakaplah kepada founder-founder ya, kalau yang dengar dia sebut memang saya tak kisahlah sebab saya pun tak dapat follower, nak kena kejar dan sebagainya, memang aku tahu. Dia terkadang memanglah sibuk nak live sana sini dan sebagainya. Terkadang bukanlah saya sebagai orang yang nak judgemental, kadang bila masa dia buat benda ni, bila masa dia nak sebab ada je dia sentiasa apa semua kan. Lepas tu kita pula ni kita pun sama terikut sebab tengok kan. Ustazah pun sama sebab tengok kan. Sebab kadang dia ada recorder tu kan, tengok ni waktu dia live tu semua kan 2-3 jam dan sebagainya, waktu maghrib, waktu apa tengok. Kalau kita tengok dia punya waktu lah, bukan waktu tu kita tengok sama-sama dengan dia. Kita kata dia sibuk mengumpulkan harta. Sedangkan tadi bila orang buat kebaikan, dia tutup. Benda buruk orang disibuk-sebarkan, sedangkan dia sebenarnya pun sedang sibuk mengumpul harta, sibuk juga tidak memberikan harta dia, menghindarkan hak-hak orang lain dan juga tidak lalai dari melaksanakan ketaatan dia kepada Allah SWT. Ini Allah dah beritahu lama dah dalam Quran. Allazi jama'a malau wa'addadah. Dan sekarang kalau kita tengok, bukan sekarang, sampai bila-bila pun dia akan berlaku. Orang duduk sibuk. Saya memang ke orang ni duduk tengok dia naik. Ada sekali tu naik helikopter. Kenal tak? Dia punya trend naik helikopter. Macam bila je tak perasan. Saya masuk ke tengok kan. Kalau orang ni naik helikopter, lepas dia orang ni naik helikopter, lepas dia naik helikopter kan. Kembang-kembang lain yang macam pasal ni siapa yang perasan memfollow. Saya kena memfollow sebab apa? Sebab benda ni kalau saya tak cerita dalam kuliah, orang tak perasan. Dan saya kena tengok. Kadang ustaz-ustaz dia kata kena tengok Ustazah sebab apa. Kadang benda ni berlaku. Kita jangan baca Quran, baca kitab kan? Tak tahu apa berlaku. Maksudnya, ya ke ada benda ni? Janganlah naif sangat jadi ustaz-ustazah ni, kita tahu sebab. Ada sekali tu satu trend bagi kereta kat mak bapak. Surprise. Kan? Orang luar. Saya boleh perasan sebab benda tu bila dia trend, dia akan seorang buat. Ada trend yang tunjuk duit tu kan sekali tu. Nanti contoh-contoh saya bagilah. Duit banyak, duit. Yang tarik duit lah. Lepas tu yang keluar daripada laci, duit. Tu kan. Ya Allah jama'a malau wa'addadah. Dia sibuk dan sebagainya. Nak buat benda tu sebab apa dia kata tadi wal as tadi. Orang sibuk tadi dengan masa dia rugi. Sebab apa? Ya Allah, benda tu saya tengok. Dia sanggup draft dia pergi satu tempat nak buat kereta, lepas tu buat filter, buat apa semua kan. Memang ambil masa benda tu. Ambil tenaga. Kan, saya tak adalah nak cakap teruk sangat sampai kata kadang setengah. Dia baik kita guna masa tu untuk buat benda baik. Iyalah, betul. Kan, betul. Memang tu dia punya standard dia. Apa lagi yang trend dia? Makan tu tak usah cakap lah. Makan tu memang live kita kan. Semalam pun saya bersalah yang lupa makan tu. Hari kita rasa nak ajak family lah makan kat tempat tu kan. Sebab asyik makan sedap pula semalam, tak ajak pula. Wagyu dekat Bani Gateway tu. Dia macam ada Japanese kan. Saya suka makan Japanese lah. Saya pergi di Gateway tu kan ada spa-spa, ada lirik tu kan. Ni pun baju baru beli semalam. Dia cakap, Ustazah ni cakap je bawa tak, saya manusia, pakai tu Ustaz Ilyas pun kan. Itu pula, lepas tu
amal luas hak kebenaran. Okey, ada hari-hari kita. Jangan tak dulu ibu ni duduk buat tu je. Tak habis lagi ni istighfar 1000 kali tak habis. Agak-agak lah kan. Pada-pada lah. Ya, ada benda yang kita hidup dengan keadaan kita yang perlu kita hidup dengan biasa. Tetapi jangan sampai begitu. Dan ada yang sanggup setakat inilah yang saya tahu sebab bukan saya follow dia, tetapi ialah dalam kalangan mereka ini saya pun tak pasti dari sudut ketepatan lah. Tapi yang saya yakin memang ada yang sanggup berpura-pura dengan kekayaan. Ada orang yang macam okey dia naik beli ada satu lagi trend tu Astaghfirullahaladzim ya, beli kereta sport tu, yang jenis beli kereta sport yang roof tak ada roof apa semua tu kan. Saya kadang-kadang bila saya baca kan, kadang-kadang dia kata alah kita pinjam lah apa semua kan. Mata saya bukan mata yang baca dari sudut okey dah terita. Sebab mata saya membaca dari sudut okey analisis okey orang ni dari sudut apa keperluan dan sebagainya. Dan merisaukan. Mata dia baca, kalau ustaz-ustazah ni selalu dia baca merisaukan. Risaulah menjadi trend macam ni. Allazi jama'a ma'alahu wa'adada. Mengumpul-ngumpul. Ya? Sedangkan kalau kita kata jomlah kita pergi masjid, jomlah baca Quran. Ya? Sampai sekarang ni masjid Bandar Syeputra ada buat kempen jom solat kan. Jom solat sebab dah masuk Rejab. Tak perasan pun dah Rejab ni. Ada orang tak perasan dah Rejab. Sebab apa sibuk ni kumpul duit lagi. Semalam saya pergi dengan kawan saya lalu dekat je lah. Kan banyak butik-butik dekat gateway tu kan sebenarnya kan. Saya dengar lah orang tu cakap, dah dapat ke baju selondon ni? Dah selondon ni baju apa semua? Selondon tu apa saya cakap kawan saya? Dah lah tak payah sibuk dia kata. Ustazah ni sibuk je. Penting ni jadi poin kuliah. Lagi bahan ceramah hanya tu kan. Kita kena dengar tengok kan. Bukan mengata orang. Sebab benda realiti kena perhati. Ya, tengok bagaimana keadaan orang dan sebagainya. Sebab nak tengok realiti kita macam mana. Quran memang cakap Quran. Sebab saya belajar Quran. Quran kata dalam konsep belajar Quran ini lihat kepada realiti semasa apa yang berlaku. Sebab Quran ni walaupun dikeluarkan pada Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad SAW, dia akan sampai hari kiamat nanti. Ayat ni allazi jama'a amalahu wa addadah. Bukan hari ni. Tengok orang yang tadi kan. Bab beli kereta dan sebagainya. Dia tunjuk rumah dalam kan. Kalau saya tunjuk gambar kawan saya kan, tengok besar. Tak ada dalam kamera kecil nampak besar. Kecil je sebab kalau kita tangkap gambar tengok kan. Kecil je sebenarnya. Apa satu lagi dulu? Banyak pula idea Ustazah. House tour Ustazah cakap kan, house tour. Lain jalan rumah. Nak tengok rumah saya, house tour dan sebagainya kan. Kita tak tahu dah nak cakap bab-bab jamaah amal dan wa'adah. Ustazah hanya bagi contoh yang realiti. Kalau kita tak tahu tak apa. Ustazah punya point, kalau tak tahu tak ada masalah apa semua. Tapi bila kita tengok, kita jangan terikut-ikut. Sebab orang yang mengumpulkan harta yang banyak ini, kita akan kata sibuk sangat nak cari harta dan sebagainya, sampai kita lalai daripada ketaatan kepada Allah SWT. Ayat yang ketiga, yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira, dia menjangkakan bahawa hartanya yang dia kumpulkan itu boleh membuatkannya kekal di dunia, menyelamatkannya dari bencana, mencegahnya dari kematian, dan menghindarkannya dari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menghindar ni maknanya dia selamatlah, tak payah jumpa Allah terus. Dia escape dah ke dunia ahkamul hakimin kan. Hadap kepada Allah, bagi kita amalan kita. Macam kata exemption lah, tak payah. Tak, diingat harta itulah yang akan menyelamatkan dia. Tak ada siapa pun sebenarnya bila dah mati. Memang tahu dah. Tak ada siapa pun saya yakin kalau tanya mati tu kubur tu besar mana, boleh bawa masuk semua. Memang semua orang akan cakap tak mak badan kita je. Lahat tu pun buat mak badan kita je. Orang tukar kubur dia akan ukur kan, kalau standard badan dia apa semua, masuk tutup dah dalam tu, duduklah semua-semua dalam tu. Ya, tak akan membawa, tapi dia rasa kekal, harta tu akan kekal. Semalam bila saya dengar kuliah, dia kata ustaz ni kata, dia dengar banyak ya, kadang-kadang ustaz-ustaz ni tak boleh nak ingat nama dia kan. Dia kata orang yang mengumpulkan harta ni, dia yakin harta itu akan kekal, ataupun orang yang rasa dia perlu menambah harta ini kerana dia tidak nampak di mana hujungnya, di mana hujung kehidupan dia. Dia macam kita tak kita memanglah yakin kita akan mati,
Tapi sebenarnya Ustaz ni kata, dia tidak ada keimanan bahawa dia akan mati satu hari nanti. Bukan keimanan, kesedaran lah. Ya, orang kata kesedaran. Iman tu iman. Dia tak sedar yang satu hari nanti dia akan mati. Bila dia dah mati, baru dia sedar dia dah mati. Atau dah sampai nak mati, atau dah nazak, baru dia kata, aku dah nak mati dah sebenarnya. Sementara dia hidup ini, dia akan rasa aku boleh lagi. Berapa ramai orang yang sakit, lepas tu sihat semula. Orang yang kemudian dia rasa nak mati, kemudian dia hidup semula. Orang-orang ni akan rasa bahawa dia tak akan mati. Sebabnya dia tetap mengumpul harta. Susah nak cakap lah, sebab depan-depan Zazah ni semuanya orang yang memang tahu bisa lagi mati ni, insyaAllah dia akan mati ni. Tapi Ustaz ni bagi fahaman, kenapa orang-orang ini kekal, sibuk harta dia, rasa kekal kumpul harta. Sebab sebenarnya salah satu mindset dia lah, fikiran dia ialah dia tak rasa dia akan mati atau dia akan mati lambat lagi. Dia akan mati lambat lagi. Tak mungkin lah, tak mungkin. Tiba-tiba bawa kereta, accident. Alhamdulillah. Tiba-tiba, yalah kita tak tahu apa yang berlaku. Persiapan untuk mati itu seolah-olah kita kata kita akan mati bila-bila masa saja. Tapi orang ini dia kata tak mungkin. Aku akan hidup lagi. Aku akan hidup lama lagi dan sebagainya. Okey? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Sekali-kali anggapan dan perkiraan mereka itu tidaklah benar. Bahkan kami justru akan melemparkannya ke neraka dengan tubuhnya yang hancur dan tulang-tulangnya yang remuk sebagai balasan atas ketamakan dan kerakusannya itu. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Tahukah kamu akan hakikat neraka itu? Sesungguhnya siksaan di dalamnya sangat menakutkan dan belenggunya sangat mengerikan. Kerananya neraka itu harus ditakuti dan diwaspadai. Narullahil muqadah, iaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Sesungguhnya neraka itu adalah api Allah yang dinyalakan untuk membakar musuh-musuh dan disiapkan untuk para calon penghuninya yang berhak. Dan ingatlah sisaan di dalamnya sangat tidak boleh dibayangkan kepedihannya. Saya baca sampai habis 9, sebab ini semua cerita pasal neraka. Sifat neraka tadi, utamah tadi, menyala-nyala. Neraka yang dicampakkan kepada orang yang pengumpat lagi pencela. Allati tattalimu alal afidah, neraka yang menyala-nyala itu tadi membakar sampai ke dalam hati. Hati ni maksudnya bubuk hati ni kan. Kalau cakap Allah sakitnya hati kan, tak rasa kat sini hati ni sakit. Ya, orang jalan masam ni kenapa? Hati dia tak kena lah tu. Ya, adalah yang sakut hati dia tak kena tu. Ya, makan sedap masam ni hati tak kena. Sebab tu dia kata afidah. Afidah ni fuad ya. Nama fuad afidah, hati. Ya, hati ni kerana nyala yang sangat panas itu boleh menembus sampai ke dalam lubuk hatinya. Semua anggota tubuh akan terbakar sampai ke dalam-dalamnya, kerana api itu boleh membakar bahagian luar dan dalam tubuhnya. Habis hancur. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Tutup ni maknanya kurung dia habis-habis ya. Api ini menutup penghuninya dengan rapat agar tidak boleh keluar selama-lamanya. Mereka akan hidup kekal di dalamnya dan tidak akan mendapat keringanan sedikit pun. Ini kepada orang-orang kafir yang mencela dan menghina orang-orang Islam. Ya, nak bagi sejuk sikit lah kan, kata Rasulullah, kita orang Islam, dia pergi masuklah neraka dulu, dah hancur lembu, dah apa semua, pada tanda masuklah ke dalam syurga pula. Adalah juga alasan kan, adalah juga kata tak pula ya, tak pula kan, kita masuk juga syurga, jangan macam tu ya. Sebab yang menyala-nyala yang membakar ini bukan sikit-sikit punya siksaan ya, bukan yang boleh kita tahan. Bukan yang boleh kita duduk kat tengah pergi apa panas kan, panas. Saya kalau kata kat luar panas kan, saya kata luar panas sebab tu ni kepala kan. Boleh tahan ni, kalau kat neraka tu dia kata panas ni tak boleh cakap lah. Ya, lagi dahsyat. Fi amadin mumaddadah. Bukan itu saja, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Dan di dalamnya mereka akan diikat dengan kuat di atas tiang. Lalu tubuhnya akan dibolak-balik laksana daging yang dipanggang. Sementara tiangnya pun ikut meleleh kerana panas kan, tiang tadi terbakar, tiang pun tadi hangus, meleleh. Bahkan setiap kali mereka meminta keringanan, Allah justru akan menambah siksaan kepadanya.
duduk atas api kayu tu, golek-golek macam sebab apa dia nak bagi diikat dengan tiang ni. Kalau ada setengah baca tu, kalau tengok dia ikat dekat tiang, dia panas kan. Tapi kita tengok huraian kepada tafsir, cara kepada ulama tafsir itu mensyarahkan sesuatu itu dengan gambaran yang mudah difaham oleh manusia. Terus ni pun boleh ke? Boleh. Ada yang tafsir lagi ni pun tak ikat je, tapi tetaplah benda tu sebenarnya amadi Muhammad dadah ni tiang yang panjang yang diikat. Allah Ta'ala alam, kita pun tak tahu, saya pun tak nak membayangkan, ya, mungkin takut terkeluar pula daripada faham maksud yang benar di sisi Allah SWT. Digolekkan panjang-panjang, panas kan, panas. Kalau kita bakar atau meletik-letik api air ni kan, air keluar daripada daging tersebut, panasnya, bahangnya api tersebut sehingga tiang yang membakarnya pun hangus menjadi hancur. Hancur bukan tu, kalau ada ayat lain kata hidup balik, bakar balik. Haus ni, air mendidih, menggelegak, air nanah yang menggelegak, haus, minum, hancur semua kulitnya, hidup balik. Lapar, ada duri, makanan duri. Salah kat neraka syurga, neraka dia lapar-lapar. Adalah dah kalau dia kata di sini haus dan panas dan kan, cari air. Saya dulu pernah bagi kuliah kat student, saya cakap, bayangkan ya, kita ni sukan, hari sukan. Kalau saya nak cakap, saya ulang masa kita hari sukan ni, sukan kat padang semua. Adalah AJK air datang. AJK air datang. Nak air ni, pergi cepat-cepat ni dekat trek panas. Sekali dia bawa air sirap panas. Sirap panas. Lah, kenapa panas? Lori ais terbalik datang tadi kan. Orang beli ais tak sampai-sampai kan. Panas ni kan. Kalau kita pergi catering kan. Ini panas sirap ni. Kenapa ni panas? Ais tak tu, minta maaf. Kita minum tak? Saya tanya situ saya. Minum saja. Haus. Kakak tak kira tak minum kat air kan. Tapi kat panas ni, kalau saya bayangkan kita tengah bersukan, ambil air tu, boleh tiup kan? Tiup lah, ambil juga tiup. Apa dia tu? Ada yang tak sabar tu minum. Jangan minum air sirap tu panas. Haus dah melecup. Ada. Tengok, bodoh sangat orang minum air panas. Kenapa kau minum? Panas ni kan? Dia tanya, haus sangat ni, korang minum lah. Pokoklah boleh jadi sejuk. Tak ada yang sejuk kat neraka tu. Kalau kita kata kan, air panas kita semua yang ke. Tak nak tengah haus ni, ada orang bagi air panas. Ambil tak? Ambil. Sanggup kan? Tapi tunggu sejuk. Tiup. Ataupun tak tiup pun tunggu bagi dia sejuk. Kan? Ada anak nak minum air kan? Air panas ni kejap ni, opah bagi sejuk. Budak ni dah lalak, anak sangat minum lah panas ni. Dah mikir kan? Itu gambarannya, saya baca dalam kitab tafsir, dia kata begitu gambarannya. Haus ni, tapi tidak ada option. Minum juga, panas mengelegak, air bukan air biasa, air nanah yang menggelegak. Hari sebenarnya ada 10 minit lagi ni, saya sebenarnya nak cerita tentang jenis-jenis neraka. Sekejap je. Ni neraka Hutamah. Nak kena beritahu sebenarnya bukan sahaja ada syurga, ada jenis-jenis syurga, tetapi ada juga tingkat-tingkat ataupun jenis-jenis neraka dan siapa penghuninya. Saya baca dengan ringkaslah. Yang pertama, neraka Hawiyah. Kita tadi ada Hutamah kan? Dia nak beritahu sebabnya bila kita tak jelaskan neraka-neraka ni dan siapa penghuninya, kita khawatiri kita termasuk dalam golongan tersebut. Tujuan kita nak tahu neraka dan penghuni-penghuninya supaya apa? Supaya tadi kita meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan ciri-ciri tersebut. Takut-takut kita terbuat. Ini seolah-olah macam checklist kita. Ya, kalau dia kata siapa golongan orang yang Firdaus dapat syurga Firdaus, ini kategori dia. Saya suka guna checklist lah. Checklist supaya kita boleh buat yang ini. Kita akan dapat capai perkara-perkara tersebut. So, kita nak tahu hari ini neraka-neraka supaya apa? Supaya kita boleh meninggalkan perkara tersebut. Kod-kod lah, cek diri masing-masing, kod-kod ada kita terbuat perkara-perkara. Pertama, neraka Hawiyah. Dan neraka ini pun disebutkan dalam Al-Quran ya. Neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, iaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan. Kejap buat baik, kejap buat jahat, kejap buat lalas timbang amal dia, timbangan amalnya sikit. So dia masuk ke dalam neraka Hawiyah. Orang Muslim lelaki perempuan yang tidak tanduknya tidak sesuai dengan agama Islam, seperti orang Islam yang malas mengerjakan solat, orang lelaki yang sering memakai sutera dan emas, mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan sebagainya. Disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, Hawiyah lah sebagai tempat tinggal. Seram kan? Saya pun seram. Gigil kat lutut membaca. Orang yang
timbangan amalnya ringan. Tak kerja buat solat malam malas. Ya, malam-malam ni macam kejap buat, dia senanglah baca, fahamnya ya. Neraka hawiyah ni orang yang kejap buat baik, kejap buat buruk, kejap buat baik, kejap buat buruk. Dia bukan konsisten buat baik kan. Dia kejap buat, kejap tak buat. Jadi bila ditimbang, kamu ni punya timbangan yang ringannya, yang amal ringan, yang berat. Jadi hawiyahlah tempat. Ya. Neraka jahim yang disebut dalam surah Asy-Syu'ara dan surah As-Saffat. Neraka jahim, ya, naru jahim, neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Ya, mereka diseksa kerana mereka menyembah selain daripada Allah SWT, kerana menganggap bahawa makhluk ada yang lebih hebat dan berkuasa sehebat ataupun lebih hebat daripada Allah SWT. Di jahim ini orang yang mensyirikkan Allah SWT, yang menyatakan bahawa ada Tuhan yang lebih hebat daripada Allah SWT. Jangan rasa kita tidak termasuk dalam golongan-golongan yang musyrik ini. Sebab kadang-kadang kita mengakui ataupun kita kadang-kadang susah faham dalam neraka jahim ini bukan sekadar orang yang mensyirikkan dari sudut perbuatan, mungkin dari sudut dalam dia. Wah, hebatlah benda ni, wah, baguslah benda ni. Ataupun kalau lebih tepat, lebih senang faham ya, kalau Ustazah punya fahaman ialah yang dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita kata hanya Engkau yang kami sembah dan Engkau lah kami minta pertolongan ya Allah, maka ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada orang lain. Bukan tujuan menunjuk-nunjuk, bukan tujuan untuk riak. Dan juga pertolongan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada setengah ustaz itu ya, tuan-tuan guru juga bagi pesanan, bagi nasihat. Katanya apa, sekiranya kita sembuh, yang kita cakap, oh tolong terima kasih betul-betul, terima kasih doktor yang sebab berikan ubat dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita syirik kerana kita mengingatkan bahawa ubat tadi, doktor tadi yang menyembuhkan, yang memberikan bantuan. Sedangkan Allah Ta'ala yang memberikan bantuan dan pertolongan sehingga kita sembuh daripada sebarang penyakit. Ini kecil-kecil sebenarnya nampak saya tak ya. Tapi itu sebenarnya yang kadang-kadang berlaku. Baik, neraka sakar yang disebut dalam surah Al-Mudassir. Neraka orang munafik. Musyrik ni apa? Musyrik orang yang menyekutukan Tuhan, syirik. Munafik ini ialah orang yang mendustakan perintah Allah dan Rasul. Mereka mengetahui bahawa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad SAW, tapi mereka meremehkan syariat Islam tersebut. Dia tahu dah. Ini munafik ni kita tak tahu. Tanda orang munafik ni kan, bila berjanji dia mungkir, bila ada amanah dia tak bawa amanah. Ini tanda-tanda kena tengok nanti lepas ni bagi buat ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Antaranya lah bila janji tak tepati janji. Ya, bila bagi amanah dia khianat. Bila bercakap dia bohong. Ni hati-hati ni sebab susah tak ada cakap ni macam kata tak ada, tak mungkin munafik tak ada, tak. Jangan. Ya, walaupun tadi musyrik tu nampak macam orang sekutukan Tuhan, tetapi kadang-kadang ada dalam perbuatan kita yang mensyirikkan Tuhan tadi. Saya bagi contoh kan. Ada juga dalam perbuatan kita yang jadi orang yang munafik. Ya, berdepan-depan ini baik, tetapi di belakang dialah yang menentukan dan menjatuhkan Islam dan orang-orang Islam. Ya, dan meremehkan ajaran Islam. Kemudian surah Al-Ma'arij, Laza, ya, dalam belakang Laza ni, Laza ya. Laza ni, Laza ada dalam surah Al-Ma'arij kalau nak refer. Neraka yang disediakan oleh untuk orang-orang yang suka mengumpulkan harta, bernafsu serakah dan menghina orang miskin. Bagi mereka yang tidak mahu bersedekah, membayar zakat atau bahkan memasang muka masam apabila ada orang miskin datang meminta bantuan. Laza, Laza alif Laza. Laza ini maknanya orang yang bukan Lazada ya. Ini Ustazah Lazada tadi Laza ni kan orang tak tahu dah, saya tak tahu macam dia tu kan. Laza ni iaitu orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang miskin, tak mahu bersedekah, bahkan kalau ada orang miskin datang dia akan menghina. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar kan. Dalam surah tu. Jangan kamu menghina orang-orang yang meminta tadi. Okey? Hutamah. Kita belajar ini dalam surah Humazah, neraka hutamah. Orang yang suka mengumpulkan harta, emas, perak, tidak mahu mengeluarkan zakat dan menghina orang miskin. Di neraka ini harta yang mereka dikumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta. Salah kumpul harta, tak salah. Tapi dia kata apa? Bersedekah.
zakat, bantu orang miskin. Tujuannya, ni Ustazah belajar juga yang dapat faham daripada guru saya, ustaz saya. Dia kata, tujuan Allah kayakan kamu ialah untuk kamu bantu orang yang susah. Kaya tadi, dapat harta tadi bukan untuk kamu. Kan ada setengah orang, Ustazah untunglah dia dapat daripada orang kaya, dia lahir daripada orang berkaya. Dulu masa saya kecil kan, saya selalu cakap, kenapa ya orang kaya-kaya sultan kan, sultan, raja kan, dia tak ada fikir pun dia nak buat apa semua kan. Tapi bila ustaz saya kata tujuannya, tanpa mengira siapalah pangkat level kaum, bangsa dan sebagainya kan, tujuan kita diberikan kaya ialah Allah nak bagi kita supaya infakkan harta kita kepada orang yang miskin. Di dunia ni Allah tetapkan dia miskin, dia kaya. Dan kenapa pula saya dijadikan miskin? Ya, saya dilahirkan dalam keluarga yang miskin supaya kamu akan dibantu oleh orang yang kaya. Dan kamu akan tak ada orang kan. Ada saya belajar, saya tak ingat saya belajar banyak tempat kan. Dia kata memang ada satu saya dengar kuliah Ustazah Hafizah rasa. Dia kata memang orang tu memang takkan buat apa macam mana pun dia takkan kaya-kaya. Buatlah apa-apa pun. Usaha dan sebagainya kan. Sampai dia kata memang tak boleh. Maka di situlah dia kata dia kena juga infak, dia kena juga bagi zakat, dia kena juga, bukanlah miskin tu keluar zakatnya, mengeluarkan juga. Sehingga tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu bab besar juga nak bincang kan. Orang-orang ini. Sebab saya pun Ustazah kadang cuba fikirkan macam mana nak cara cakap yang mudah. Saya faham dah benda tu. Kenapa tujuan orang tu jadikan kaya? Kenapa orang tu tujuan dia dijadikan sebagai miskin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau jadi kaya, jangan menghina dia, jangan mengherdik dia. Sumbangkan lagi, berikanlah dia lagi keperluan-keperluan yang dia perlukan. Dan sekiranya miskin, orang miskin je lah. Saya tak cakap lah saya tak miskin kan, mungkin miskin dari sebut yang lain. Tapi saya suka mendekati orang-orang miskin. Sebab kita tahu, kita tak tahu macam mana pun, tapi kita boleh rasa bagaimana sikitlah kurang-kurangnya perasaan dia bagaimana. Ya? Malu pernah, kalau mungkinlah kita pernah meminta kepada orang dan dihina, itu dah mungkin perasaan kita malu je bagaimana orang yang meminta tadi tak diberikan sesuatu, bahkan dihina pula. Ya? Okey, yang kedua terakhir, neraka sa'ir ya, azab as-sa'ir, narus sa'ir, neraka yang diisi oleh orang-orang yang kafir. Ini yang keenam ya, neraka yang diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Ya, dalam surah Al-Ahzab, surah An-Nisa, surah Al-Fatih dan surah Luqman diceritakan tentang neraka sa'ir, orang yang memakan harta anak yatim. Itu bahaya juga ya, anak yatim dimakan harta. Dan neraka yang terakhir, wail. Neraka wail ini disediakan untuk para pengusaha atau para peniaga yang licik dengan cara mengurangkan berat timbangan, mencalonkan barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Barang dagangan mereka akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut. Ini surah At-Tur ya, surah At-Tur dalam surah At-Tur. Tur bersini tu kan, Hazal surah At-Tur. Di sini beritahu tentang neraka wail. Tapi dekat wailul lil musallin kan, orang yang orang yang leka dalam solat pun ada dikatakan tentang neraka wail ni kan. Orang yang wailul lil musallin kan, neraka wail bagi orang yang leka dan lalai dalam solat, iaitu orang yang tidak khusyuk dalam solat mereka juga dimasukkan ke dalam neraka wail. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin. Ada juga diberitahu tentang neraka. So apa pengajarannya lepas kita beritahu tentang jenis-jenis ataupun golongan orang yang masuk dalam neraka ini? Maka kita kena tahu dan buat checklist lah ya, buat muhasabah, buat refleksi dalam golongan mana kita tergolong. Dan dalam masa yang sama, pergi juga cari golongan ataupun ciri-ciri orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Ya? Okay. Ada soalan apa? Sebelum saya tutup ni, saya masa dah koin ikut peringkat. Tak ada, dia ada tingkatan-tingkatan je, tetapi kalau dikatakan dalam 7 tingkat itu, itulah dia. Kalau yang paling rendah tadi, bawah-bawah sekali sampai tinggi-tinggi. Ya? Saya pun tak semak yang ni, dari sebut tingkatan saya kena semak balik. Sebab neraka yang bawah, yang paling bawah ialah neraka orang yang kafir lah. Dia menjadi bahan api neraka. Kemudian yang paling atas itulah neraka untuk orang-orang yang cuai, yang tidak beriman ataupun yang tidak melakukan perkara-perkara yang baik timbangannya. Ya? Itu saya kena semak. Naru Jahannam. Itu neraka tu bukan nama lah, itu sifat dia Jahannam. Kata masuk neraka Jahannam lah. Neraka Jahannam dia macam Jahannam tu sifat dia. Bukan nama neraka itu.
Nama dia macam katakanlah nama dia Kaina, sifat dia pemurah. So nama dia Ina lah. Tapi kalau macam kita kata semua neraka tu jahanam. Itu mungkin ada banyak pandangan lagi, ada kitab-kitab lain yang berikan nama-nama yang berbeza. Tetapi nama ini mungkin nama neraka jahanam itu tidak diberikan sebagai nama yang khusus bagi syurga. Itu yang susah boleh nampak lah. Jadi saya kena kaji juga. Kena tengok balik dan sebagainya tentang tingkatan-tingkatan itu. Apapun, bila ditanya soalan ni, bagi Ustazah, tuan guru saya pun bila tanya, dia kata apa pun tingkatnya, apa pun jenazah, janganlah kau fikir yang atas dan bawah dan sebagainya. Sebabnya syurga tu pun bila dia kata ada syurga, ada nen, ada syurga ma'wa kan, kita nak firdaus, dia kata kita nak firdaus, itu je. Jannatul firdausil ula, Allahumma inni as'aluka jannatul firdausil ula. Kan Nabi kata doalah, ya Allah kurniakanlah aku syurga firdaus yang tertinggi. Orang kata tak apalah, masuklah syurga, janji syurga ada nen ma'wa. Tak ada, kita nak the highest. Kalau neraka, langsung tak nak. Apa tingkat pun sebab kita nak elak. Kan? Dia bila bab ni dia jadi macam tak berapa nak bermotivasi kan. Tak apalah apa semua. Tapi bila bab sale, bab apa tadi, dia nak yang tinggi, dia nak yang. Maka kita sebenarnya dalam konteks ini meninggalkan syurga tadi, neraka tadi, alhamdulillah meninggalkan neraka dalam apa pun tingkatannya, dalam apa pun jenisnya, kerana tujuan kita adalah mendapat syurga Allah Subhanahu. Okey, saya nak tutup kuliah kita pada hari ini dengan satu soalan yang perlu ditanya oleh diri sendiri. Bukan saya nak jawapan ya. Tak, soalan ini tanya diri sendiri. Okey, tanya diri sendiri soalan ni. Sebab pagi tadi Ustaz Khairul, Dr. Khairul tadi dia bagi kuliah subuh pada saya, dan soalan ni pun yang biasa juga saya tanya. Soalan ni bagus sebenarnya tentang syurga neraka dan tentang mengingatkan kita setiap waktu tentang kematian. Setiap hari kalau boleh tanya soalan ni, celik mata pagi tanya soalan ni pada diri sendiri, sebelum tidur tanya soalan ni pada diri sendiri. Soalan ni tak ada dalam secara direct kalau kata Ustazah buat soalan bid'ah, Ustaz Khairul buat soalan bid'ah. Tak, soalan ni sebenarnya dikumpulkan, kita dapat daripada ayat Quran, daripada hadis tentang mengingati mati, tentang syurga dan neraka. So kita sebagai orang yang memahami Quran dan hadis, kita keluarkan soalan ini supaya nak muhasabah diri. Apa soalan dia? Kalaulah malaikat maut menjemput perusahaan ini, adakah aku akan ke syurga atau aku ke neraka? Jawab sekarang ke? Dengan soalan ini, bila kita bangun pagi, kita tanya, atau sebelum tidur lah kita tanya, kalaulah aku mati hari ini, kalau waktu aku tidur, adakah aku akan pergi ke syurga atau ke neraka? Besok pagi, bila kita tidur, besok pagi kita ada soalan yang sama. Kalau aku mati hari ini, tarik nyawa, adakah aku akan syurga? Dengan soalan ini, kalau saya faham, saya akan kata sepanjang hari ini, aku akan pastikan hidup aku ke syurga. Maka aku tidak akan marah orang, aku tidak akan buat benda yang menyakiti, aku akan taat perintah Allah, aku akan semai. Sebab aku nak ketika aku ditangkap nyawaku nanti, aku akan ke syurga. Bila aku tidur pun nanti tak tidur, Allah kalau aku mati nanti aku syurga ke neraka. Sebab kita akan rasa takut sebenarnya. Soalan ini bagi saya, dan bila Ustaz cakap, dia bagi tazkirah, ulang balik, dan saya kata memang betul. Saya selalu tanya, kalau aku mati nanti aku ke syurga atau neraka? Dan jangan stop kat situ. Jangan stop pada soalan tu kata, aku rasa aku ke neraka lah. So what? Apa patut kita buat? Aku tak sure lah aku ke neraka. Kadang kita ada jawapan ni, ada orang dia pasti dia syurga. Okey, tak ada masalah, dia yakin dia akan ke syurga. Maka dia akan menambahkan lagi kebaikan tadi kan, amal soleh kan bekalan kan, akan tambah lagi. Tambah lagi. Sebab apa? Sebab aku tak nak pergi ke neraka. Contoh ya, jawapan kita, saya tak nak beri jawapan. Contoh, katalah ada jawapan kita, aku dah ke syurga sebab aku dah buat kebaikan dan sebagainya. Tapi hari ini, kalau aku hidup lagi, aku akan pastikan aku tidak akan ke neraka. Sebab tadi ada orang yang jawab baik, dia jawab jahat, dia jawab baik. Katalah kita kata, ke mana aku akan pergi sekiranya aku sudah mati? Adakah aku akan ke neraka? Ya, aku rasa sebab dah banyak lagi buat dosa dan sebagainya. Maka hari itu, kalau dihidupkan lagi, kita akan tinggalkan semua kejahatan. Kita akan pastikan amal buku hisab kita hari ini dicatat oleh malaikat sebelah kanan kita ni yang baik-baik saja supaya buku timbangan amal kita. Ada yang tak pasti, saya tak pasti.
pastilah. Jangan tanya saya, susah betul ke jawapan saya tak pasti. Awak lah yang tahu, saya tak tahu ya. Awak semua ni, ibu muslimat semua buat apa? Kena catat sendiri. Kalau kena buka buku catatan amal masing-masing ke sendiri. Tak adalah beda-beda sangat kan. Agak-agak lah. Kita dah ada buku rumah, ada masing-masing ada buku tindakan kan. Ada sekarang ada buku sunat, sunat puasa kan. Ada diary kan, bila keluar awal tahun kan ada. Checklist amalan kita semua ada kan. Buatlah benda tu kalau nak tengok. Susah tutup dengan soalan itu. Tanyalah setiap hari, jangan sampai stres, sampai pening. Tapi benda tu akidah keimanan kan. Okey lah, macam ada orang kata solat lah seperti mana ini solat terakhir kan. Tapi lah kita macam kita tak rasa kita nak mati lagi ya. Kita solat, tapi itulah macam mana kita nak jadikan solat terakhir kita kan. Sebaik mana, macam mana tu kan. Yang Ustazah faham ya, sebab soalan keinginan ni bagus. Saya dengar satu kuliah Ustazah ni pun, dia kata, seorang guru dia beritahu. So baguslah saya kalau dengar kuliah ni, kadang kita tak sempat nak dengar kan. Dia bagi fahaman dan saya pun dapat faham. Kita buat ibadah tu seolah-olah kita nak mati. Dia kata kan, yang terakhir lah puasa kita yang terakhir dan sebagainya. Maksudnya ada tuan guru dekat Pondok Jendrami ni, dia kata dia jelaskan. Sebenarnya maksud itu yang dia faham dan saya pun boleh terima. Kita tu sebabnya kadang-kadang ustaz orang-orang pakar atau ilmuwan ni, warak ni bila dia baca, dia akan dapat faham yang lain. Ustaz ni baca lain. So kita dapat ilmu baru, tambahan tentang penjelasan tersebut kan. Dia kata sebenarnya kita kata kita dimaksudkan dengan kata-kata tersebut ya, ialah tak saya dah hadis Nabi kot. Hadis yang kalau kita buat tu seolah-olah kita akan mati tu. Saya pun risau ni takut dia bercampur dengan kata-kata hikmah dan sebagainya kan. Lama tak tengok ni. Maksudnya ialah kita jangan bertangguh-tangguh untuk buat perkara tersebut. Bertangguh-tangguh. Maknanya kalau kita kata kita ni kita buat ibadah bersungguh-sungguhlah supaya kita rasa nak mati besok. Nak mati dah ni. Sebab kita jangan tangguh-tangguh lah. Maknanya kita kata dah nak mati ni. Buat betul-betul. Jangan tangguh-tangguh perkara tersebut. Dan kita bekerjalah seolah-olah kita ni nak hidup lama. Maksudnya kita berusaha lah juga. Jangan tangguh-tangguh. Buatlah kerja itu juga untuk kita dapatkan kejayaan, untuk dapatkan apa yang kita nak dalam kehidupan kita. Saya yang susah-susah nak explain, tapi saya baca tu mungkin tak faham, tak dapat tadi kan. Yang saya faham perkataan bertangguh. Bertangguh. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita nak buat benda baik, buat betul-betul. Buat tu sebab kita tak tahu bila kebaikan kita akan atau kematian itu akan datang. Dan satu hadis ya, itu mungkinlah boleh faham ya. Kita buat sungguh-sungguh supaya kita kata hari ni contohlah kita semaya-semaya tak mati pun jadi mungkin tu faham konsep yang mungkin tak berapa jelas kan. Tapi bila saya dah baca, bukan begitu. Maksudnya ialah jangan bertangguh-tangguh ya, buat benda tu bila kita buat betul-betul dan kita rasa okey itulah dia waktu untuk kita terus grab buat. Okey, dan hadis kata apa? Tentang ayat jangan kamu kejar mati itu. Jangan mengharapkan kematian. Ya, pasal mati ni kan, kita kata okey kita buat sungguh-sungguh sebab akan mati. Kita sebenarnya dalam konteks pahaman tadi, jangan kita kata aku buat sungguh-sungguh mungkinlah aku nak mati besok ni, aku mengharapkan kematian. Ada orang yang dia suka mengharapkan kematian. Sekolah biarlah aku mati dia. Hadis Nabi SAW yang Muslim kata apa? Jangan kamu mengharapkan kematian, kerana mati itu pasti datang mencari kamu. Dia akan datang cari kita macam mana pun. Kalau dia datang memang belum masanya, belum sampai waktunya. Kerana apa? Dalam hadis ni bagusnya ya, yang baiknya ataupun yang kita rasa, saya rasa amazing lah dalam hadis dia kata apa? Bila seseorang itu ditangguhkan kematiannya, dilewatkan kematiannya, tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk dia menambah kebaikan dan peluang untuk dia bertaubat daripada segala kesalahan dan dosa yang dilakukan. Sebab tadi kata Allah panjangkan umur seseorang itu tadi kerana peluang. Kalau saya faham bila saya dah baca hadis ni, saya kata ya Allah, memang aku sentiasa minta untuk dipanjangkan umur. Sebabnya dalam hadis ni kalau kita faham, dia kata apa? Sebenarnya memang kita diminta untuk Allah Ta'ala untuk berdoa ya Allah panjangkanlah umur aku. Sebab apa? Peluang untuk aku menambah kebaikan. Misalnya yang mati awal tu, yang mati awal itu kerana Allah takdirkan dia untuk menemui Allah Ta'ala dengan segala kebaikan yang dia ada ketika itu. Tetapi orang yang dipanjangkan umur tadi kena sedarlah. Sekarang ni saya nak bagi satu kesedaran ada orang-orang kita tengok dah tua kan, masih lagi gegar sana, gegar sini dan sebagainya. Itu terpulang pada dia. Tapi kita perlu menasihatinya, beritahu dia sahabat, Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Kenapa Allah panjangkan umur kamu?
bukan untuk kamu menambah kemaksiatan, bukan, tapi Allah nak umur itu diberkati tadi. Wal asri kan, diberkati dengan amal yang soleh. Tak mati-mati pun dia tu. Contoh ayat kan, tak mati-mati pun. Kenapa? Tak, sebab Allah nak tambah kebaikan pada kita. Saya suka sangat hadis tu, memang saya pegang. Bila dia kata, Allah panjangkan umur kita lagi, tahun depan dapat lagi hidup dan tahun lagi. Sebab apa? Sebab poin dia, Allah nak kita menambah kebaikan. Buat kebaikan. Kebaikan ni banyaklah amal soleh tadi, amal soleh dan sebagainya. Okey, banyak dah ambil masa tuan-tuan dan puan semua, muslimat semua. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'asyirin bi ihsani wa fil illa alladziina amanu wa amilus solihati wa setiap kali majlis pun kita tak tahulah amal sunnah Nabi, tapi suruh baca surah Al-As kan. Sebab kita kena tahu